Dalam video ini saya akan melakukan beberapa contoh berkenaan persamaan merupakan bentuk yang istimewa. Dan ini adalah pemalas badan untuk seterusnya yang akan kita lakukan dalam melengkapkan kuasa 2. Biar saya tunjukkan apa maksud saya. Saya tunjukkan apa maksud saya. Jadikan yang saya ada 4x tambah 1 kuasa 2 tolak 8 adalah bersamaan dengan sifar. Sekarang, berdasarkan segala apa yang telah kita lakukan setakat ini, mungkin cuba untuk mendarabkannya dan kemudian tolakkan 8 daripada pemalas yang dapat di situ dan kemudian cuba untuk faktorkannya. Dan kemudian anda perlu tolakkan sesuatu darab x tolak sesuatu, jadi ianya bersamaan dengan sifar. Dan anda mungkin berkata, oh, salah satu dari ini mesti bersamaan dengan sifar, maka x boleh jadi itu ataupun itu. Kita tidak akan lakukan itu kali ini, ya, kerana anda mungkin lihat sesuatu yang menarik di sini. Kita boleh selesaikan ini tanpa faktorkannya. Dan bagaimana untuk lakukannya? Apa yang akan terjadi jika kita tambahkan 8 ke kedua-dua belah persamaan ini? Kemudian bahagian kiri persamaan akan menjadi 4x tambah 1 kuasa 2 dan nilai 8 ini akan batal. Bahagian kanan cuma akan menjadi nilai positif 8. Sekarang, dilakukan kepada kedua-dua belah persamaan ini, ya, dan ini adalah cara yang mudah penyelesaian persamaan yang kacang. Ianya bukanlah apa jenis pemfaktoran yang pelik. Jadi kita boleh ambil punca kuasa 2 kedua-dua belah persamaan, ya, kita boleh ambil punca kuasa 2-nya, maka 4x tambah 1, saya cuma ambil punca kuasa 2 kedua belah persamaan. Anda ambil punca kuasa 2 kedua-dua belah persamaan dan sudah tentu anda mahu ambil punca kuasa 2 positif dan negatif. Kerana 4x tambah 1 boleh menjadi punca kuasa 2 8 positif, atau ia boleh jadi punca kuasa 2 8 negatif. Jadi 4x tambah 1 adalah bersamaan dengan nilai positif atau negatif punca kuasa 2 8. Dapat biasa saya tuliskannya sebagai 4 darab 2, ya. Kita semua tahu yang itu adalah 8 dan punca kuasa 2 4x tambah 1 ialah 4x tambah 1. Jadi kita dapat 4x tambah 1 adalah bersamaan dengan, kita boleh faktor ke 4 atau punca kuasa 2 4 2 adalah bersamaan tambah atau tolak darab 2 darab punca kuasa 2 2. Bukan? Baik, punca kuasa 2 4 darab punca kuasa 2 2 adalah sama dengan punca kuasa 2 4 darab punca kuasa 2 2. Tambah atau tolak punca kuasa 2 4 ialah 2 itu. Sekarang, ini mungkin nampak seperti persamaan yang pelik dengan tambah atau tolak 2 darab kuasa 2 2, tapi sebenarnya tidak, ya. Ini sebenarnya adalah dua nombor di sini dan kita sebenarnya menyelesaikan dua persamaan sekaligus. Kita boleh tulis ini sebagai 4x plus 1 bersamaan dengan positif punca kuasa 2 2 atau 4x tambah 1 bersamaan dengan negatif 2 darab punca kuasa 2 2. Persamaan yang ini adalah sama dengan persamaan yang ini. Kita ada tambah atau tolak di sini. Baik, mari saya selesaikan semua ini, ya. Jadi jika saya tolakkan satu dari kedua-dua belah persamaan, apa yang saya ada? Di bahagian kiri saya cuma ada 4x, di bahagian kanan saya ada, anda boleh kiranya, maksud saya jika anda ada kalkulator, ya, tapi saya akan biarkannya sebagai negatif 1 tambah atau tolak punca kuasa 2 atau 2 darab punca kuasa 2 2. Itu adalah apa yang 4x bersama dengan. Baik, jika kita lakukannya di sini sebagai dua persamaan berbeza, idea yang sama, ya. Jadi tolakkan satu dari kedua-dua persamaan, anda dapat 4x bersamaan dengan negatif tambah 2 darab punca kuasa 2 2. Persamaan ini tolak satu dari kedua-dua belah, jadi 4x bersamaan dengan negatif 1 tolak 2 darab punca kuasa 2 2. Persamaan ini di sini adalah setara dengan dua persamaan ini. Sekarang, langkah terakhir, kita cuma perlu bahagikan kedua-dua belah dengan 4. Jadi anda bahagikan kedua belah dengan 4 dan anda dapat x adalah bersamaan dengan negatif 1 tambah atau tolak 2 darab punca kuasa 2 2 per 4. Sekarang, pernyataan ini adalah setara dengan
membahagi jam ini dengan 4 dan anda dapat yang X adalah bersamaan dengan negatif 1 tambah 2 darab punca kuasa 2 per 4. Ya, jadi ini adalah satu penyelesaian. Cara penyelesaian lain ialah X adalah bersamaan dengan negatif 1 tolak 2 punca 2 ya, semua itu per 4. Jadi pernyataan itu dan pernyataan ini adalah setara. Dan jika anda mahu, saya galakkan anda ya, mari gantikan satu ini di sini supaya anda boleh rasa yakin di mana suatu ungkapan sepelik ini boleh menjadi penyelesaian kepada persamaan yang kelihatan seperti ini. Jadi mari gantikannya kembali. Jadi 4 darab X atau 4 darab negatif 1 tambah 2 punca 2 per 4 tambah 1 kuasa 2 tolak 8 adalah bersamaan dengan sifar. Sekarang, nilai ini akan terbatal. Jadi anda tinggal dengan negatif 1 tambah 2 tambah 1 kuasa 2 tolak 8 bersamaan dengan sifar. Nilai negatif dan positif 1 ini akan terbatal. Jadi anda akan ada 2 punca 2 kuasa 2 tolak 8 adalah bersamaan sifar. Dan kemudian apa yang anda ada di sini, jadi bila anda kuasa 2 ini, anda dapat 4 darab 2 tolak adalah bersamaan dengan sifar, yang mana adalah benar ya. 8 tolak 8 adalah sifar. Dan jika anda cuba yang ini, anda akan dapat jawapan yang sama ya. Mari kita lakukan satu lagi contoh seperti ini. Dan ingat, ini adalah bentuk istimewa di mana kita ada kuasa 2 binomial dalam ungkapan kita. Dan kita akan lihat yang keseluruhan formula kuadratik sebenarnya diaruh dari sesuatu seperti ini. Kerana anda sebenarnya boleh tukarkan apa-apa persamaan kuadratik kepada kuasa sempurna yang samaan dengan sesuatu yang lain. Lihat itu dalam 2 video dari sekarang. Tapi mari kita sambadan dahulu. Baik, jadi kan yang anda ada X kuasa 2 tolak 10X tambah 25 bersamaan dengan 9. Sekarang, sekali lagi, anda mungkin terasa mahu untuk menolak 9 dari kedua-dua belah persamaan. Jadi anda akan dapat sifar di bahagian kanan. Tapi sebelum anda lakukan itu, cuba periksa ini sebentar ya. Lihat sama ada adakah ini merupakan kuasa 2 binomial yang sempurna. Dan anda lihat yang apakah dua nombor yang apabila saya darabkannya saya akan dapat positif 25. Dan kemudian apabila saya tambahkannya saya akan dapat negatif 10. Dan saya harap anda akan fikirkan nilai 5. Maka jawapan ini di sini ialah X tolak 5 darab X tolak 5. Jadi bahagian kiri ini boleh ditulis semula sebagai X tolak 5 kuasa 2. Dan bahagian kanan masih lagi bernilai 1. Dan saya mahu tekankan di sini, ya, saya tak mahu hancurkan semua latihan yang anda telah lalui saat ini. Kita hanya boleh lakukan ini apabila ianya adalah kuasa sempurna. Ya, jika anda ada contohnya X tolak 3 darab X tambah 4 dan itu adalah bersamaan dengan 9, maka ianya adalah jalan mati. Anda tidak akan dapat lakukan apa-apa dengan itu. Hanya kerana ini ialah kuasa 2 sempurna. Kita boleh katakan yang X tolak 5 kuasa 2 adalah bersamaan dengan 9. Dan sekarang kita boleh ambil punca kuasa 2, kedua-dua belah persamaan. Jadi sekarang kita boleh katakan yang X tolak 5 adalah bersamaan dengan tambah atau tolak 3. Tambahkan 5 kepada kedua-dua belah persamaan. Anda dapat X adalah bersamaan dengan 5 tambah atau tolak 3. Atau X adalah bersamaan, apakah nilai 5 tambah 3. Jadi X boleh jadi 8 atau X boleh jadi bersamaan dengan 5 tak? Iaitu X adalah bersamaan dengan 2. Sekarang kita boleh lakukan persamaan kuadratik ini menggunakan cara tradisional, iaitu cara yang anda mungkin mahu lakukan. Jadi apa yang akan terjadi jika anda tolak 9 dari kedua-dua belah persamaan? Anda akan dapat X kuasa 2 tolak 10X. Dan apakah nilai 25 tolak 9? 25 tolak 9 ialah 16. Dan itu akan menjadi bersamaan dengan sifar. Dan di sini ini akan menjadi masalah pemfaktoran tradisional, jenis yang kita telah lihat dalam beberapa video lepas.
Apakah dua nombor apabila anda ambil produk mereka, anda dapat positif 16 dan apabila anda jumlahkannya, anda dapat negatif 10. Jadi mungkin nilai negatif 8 dan negatif 2 akan melalui minda anda. Jadi kita ada X tolak 8 darab X tolak 2 bersamaan dengan sifar. Maka X boleh menjadi bersamaan dengan 8 atau X boleh menjadi bersamaan dengan 2. Inilah kenapa algebra merupakan sesuatu yang menarik. Anda boleh lakukan perkara dalam dua cara yang berbeza, tapi asalkan anda lakukannya dalam cara algebra yang sah, anda tidak akan dapat jawapan yang berlainan. Dan jika anda sedar, ya, tahap tertentu ini adalah lebih mudah kerana anda tidak perlu fikirkan dalam kepala tentang apakah dua nombor, ya, apabila anda darabkan mereka anda akan dapat 16 dan apabila anda tambahkannya anda akan dapat negatif 10. Baik, jadi di sini anda cuma katakan okey, ini X tolak 5. Saya rasa anda tidak perlu lakukannya. Anda mungkin berkata 5 darab 5 ialah 25 dan negatif 10 ialah negatif 5 tambah negatif 5. Jadi anda masih lagi perlu lakukan sedikit pengiraan dalam kepala anda. Okey, mari kita lakukan satu lagi contoh. Mari kita buat satu lagi sebagai latihan 2B, ya. Jadi katakan kita ada X kuasa 2 tambah 18X tambah 81 adalah bersamaan dengan 1. Okey. Dan sekali lagi kita boleh lakukannya dalam dua cara, ya, di mana kita boleh tolakkan satu dari kedua-dua belah persamaan, atau kita boleh sedar yang ini ialah X tambah 9 darab X tambah 9, ya. Ini di sini 9 darab 9 ialah 81, 9 tambah 9 ialah 18. Jadi kita boleh tuliskan persamaan kita sebagai X tambah 9 kuasa 2 adalah bersamaan dengan 1. Ambil punca kuasa 2 dari kedua-dua belah persamaan, anda dapat X tambah 9 adalah bersamaan dengan tambah atau tolak punca kuasa 2 1, iaitu cuma 1. Maka X adalah bersamaan dengan tolakan 9 dari kedua-dua belah persamaan, jadi negatif 9 tambah atau tolak 1. Dan itu bermaksud yang X boleh menjadi bersamaan dengan negatif 9 tambah 1 ialah negatif 8, atau X boleh menjadi bersamaan dengan negatif 9 tolak 1 iaitu negatif 10. Dan sekali lagi, anda boleh lakukan ini melalui cara tradisional, ya, di mana anda boleh sahaja tolakkan satu dari kedua-dua belah persamaan dan anda akan dapat X kuasa 2 tambah 18X tambah 80 tambah sifar. Dan anda mungkin berkata, hey, 8 darab 10 ialah 80. 8 tambah 10 ialah 18. Jadi anda dapat X tambah 8 darab tambah 10 bersamaan dengan sifar. Dan kemudian anda akan dapat X boleh menjadi bersamaan dengan negatif 8 atau X boleh menjadi bersamaan dengan negatif 10. Baik. Jadi sekarang saya rasa yang kita sudah bersedia untuk berdepan dengan soalan yang lebih mencabar.